Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Dewan menjemput Yang Berbahagia Datuk Haji Ayub bin Rahmat, Yang di-Pertua Dewan Persidangan Dewan Muda Johor, untuk memulakan sesi penggulungan persidangan virtual Dewan Muda Johor 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor. Yang berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor. Yang berhormat Puan Rashidah Ramli, Timbalan Speaker. Yang berbahagia Tuan Haji Farizal Ismail, Pengarah Institut Datuk On, serta ahli-ahli Dewan sekalian. Pertamanya, saya mengalu-alukan kehadiran Yang berhormat Datuk On Hafiz, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor, yang dapat bersama kita pada petang ini untuk sesi penggulungan. Saya dimaklumkan Yang Amat Berhormat jadualnya ketat, ada program pada malam ini dan sebagainya, dan kita memahami akan program yang disusun untuk jadual Yang Berhormat Esko. Namun kita yakin dan percaya bahawa komitmen dan juga semangat yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Esko terhadap ahli Dewan Muda Johor cukup tinggi, dan saya yakin bahawa Yang Berhormat akan bersama dengan ahli-ahli Dewan Muda Johor dalam sesi penggulungan. Membenarkan juga jika ada celahan-celahan daripada ahli Dewan Muda Johor untuk bertanyakan kepada Yang Berhormat Esko ketika sesi penggulungan. Masa yang diberikan kepada Yang Berhormat Esko untuk mengulung antara 20 hingga 30 minit. Dengan ini, saya menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Belia dan Sukan, untuk memulakan penggulungan persidangan virtual Sidang Dewan Muda Johor 2021. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor. Yang saya hormati Yang di-Pertua Speaker, Yang berbahagia Datuk Ayub bin Rahmat, yang telah menjalankan persidangan ini dengan cukup baik dan teratur. Kita bagi tumpukan gemuruh kepada beliau. Yang saya hormati Timbalan Speaker, sahabat saya Yang Berhormat Puan Rashidah Ramli, yang juga telah membantu bersama Yang Berhormat Tuan Haji Hasrin dalam menyempurnakan persidangan pada hari ini. Yang saya hormati Tuan Haji Farizal Ismail selaku Pengarah Institut Datuk On, sahabat-sahabat Dewan Muda Johor, sidang perwakilan yang saya kasihi sekalian. Pertama-tamanya saya bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berjumpa sekali lagi di sidang Dewan Muda Johor, yang buat pertama kalinya kita buat secara virtual, online, dan sesungguhnya inilah norma baru yang terpaksa kita hadap. Tetapi dalam keadaan norma baru pun, kadang-kadang bila saya bercakap, rupanya saya dalam keadaan mute lagi. Jadi ini satu perkara yang kita semua kena hadap dan pelajari. Dan pada masa sama, seperti apa yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, sesungguhnya apa yang diusulkan, apa yang dibahaskan, apa yang dibincangkan sangat penting untuk kita di peringkat Kerajaan Negeri Johor, dan apa saja yang dibincangkan akan diberikan pengkhususan dan juga pertimbangan sewajarnya untuk dinaikkan dan diimplementkan di peringkat kerajaan negeri. Sebagai contoh, antara usul yang dibentangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan dan dibahaskan ialah program perantis
yang alhamdulillah hari ini dilaksanakan oleh Institut Dato' On di bawah kepimpinan Tuan Haji Farizal. Tidak lupa juga EduCity juga, ya, mengambil iktibar daripada apa yang dibincangkan oleh kita, dan mereka juga implement apa yang dibahaskan oleh saudara-saudari sekalian. Dan insya-Allah, ya, apa juga yang dibincangkan hari ini, saya juga akan seperti tahun lepas, Sol akan summarizekan apa yang dibincangkan hari ini, dan kita akan angkat sekali lagi kepada Yang Maklumat Menteri Besar untuk pertimbangan beliau dan juga pertimbangan kerajaan negeri, insya-Allah. Jadi saudara-saudari sekalian, saya buka ucapan saya ini dengan ucapan berbanyak-banyak terima kasih. Kecil tapak tangan niru saya tadahkan. Saya pun nak ada hadiahkan serangkap pantun kepada saudara-saudari sekalian, boleh Kalau boleh tolong angguk. Semua macam head banging ni. Pantun saya berbunyi, layang-layang di tanah Jauhar, tempatnya tenang, masyarakat makmur. Ahli DMJ semuanya pintar, pemimpin pelapis negeri Johor. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini saya dipahamkan 8 usul, termasuklah semalam dibahaskan dan dibincangkan secara terperinci. Tidak mungkin saya dapat perhalusi setiap usul hari ini, tetapi saya telah mendapat laporan daripada Institut Dato' On dan juga pegawai-pegawai saya tentang intipati apa yang dibincangkan hari ini. Tapi sebelum itu, seperti apa yang Amat Berhormat Menteri Besar sebut semalam, beliau dalam keadaan yang sangat fokus untuk kita mendepani pandemik COVID-19. Dan seperti yang saya sebut awal tadi, antara berita baik yang saya nak laporkan kepada ahli-ahli DMJ, Yang Berhormat Speaker, ialah Yang Berhormat Khairy Jamaluddin, Menteri Musti, telah memberi komitmen kepada kerajaan negeri dan telah melaporkan secara peribadi kepada Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Johor bahawa bukan saja 1.5 dos akan diberikan kepada kerajaan negeri bulan ini, dia dah tingkatkan daripada 1.5 juta ke 2 juta dos bulan ini. So ini satu pengiktirafan kepada kita warga negeri Johor. Dan kalau kita tengok saudara-saudari sekalian, saya nak laporkan juga bahawa komitmen yang dibuat oleh kerajaan negeri dalam kita menggerakkan Southern Volunteers sebagai contoh. Alhamdulillah, hari ini dari segi pendaftaran vaksin saja 93%, 99.3%. Alhamdulillah. Dan ini terus terang saya cakap berkat bantuan kerjasama semua pihak. Jadi saudara-saudari sekalian, untuk usul pertama yang dibawa oleh saudara Daniel Syakirin. Saudara Daniel Syakirin, tolong lambai sikit, ada tak ni? Ke dia dah pergi tengok Olimpik? Ada Daniel. Fokusnya kepada cadangan parti politik di Malaysia melakukan gencatan politik dan memberi fokus kepada pelan pemulihan negara. Ini saudara Daniel, satu usul yang cukup baik. Dan saya secara peribadi bersetuju dengan usul ini, di mana dalam keadaan kita mendepani pandemik, sesungguhnya kita perlu ada pemahaman supaya semua pihak, termasuk wakil-wakil rakyat, maklumat pembangkang maupun kerajaan, memberi fokus kepada pandemik. Jadi saya secara peribadi sedih bila kita tengok ahli-ahli parlimen yang turun sampai ke jalanan, ke dataran Merdeka, langgar SOP dan sebagainya untuk prove a point
bahawa kerajaan hari ini tidak lagi mempunyai majoriti untuk menerajui negara. Seperti yang kita tahu, kalau kita nak buktikan bahawa sesebuah kerajaan sah ataupun tidak, keabsahan itu akan dibuat di dalam parlimen. Dan saya secara peribadi berpandangan bahawa biarlah ia terbukti, insya-Allah tak lama lagi pun, dalam masa 3-4 minggu ini, biar perkara itu dibuktikan di parlimen. Pada masa sama, kita kena sedar dan insaf bahawa figures do not lie. Ya, apa dari segi fakta hari ini, angka COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Dari segi kadar kematian pun semakin meningkat. ICU beds tak cukup. Dan kalau kita tengok di Klang Valley, di Selangor dan juga KL, Kuala Lumpur, hospital-hospital kita dah tak boleh tampung pesakit-pesakit yang keluar masuk setiap hari. Sampai terpaksa buka parking lot untuk menerima pesakit-pesakit kita. Jadi keadaan negara menepani polemik ini ataupun pandemik ini sangat kritikal. So kita setuju bahawa dari segi gencatan politik ini perlu berlaku, tetapi kerajaan juga, Waimah di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri kena lakukan yang terbaik untuk memastikan bahawa angka tidak naik seteruk hari ini. Dan kalau naik pun, adakah kita bersedia dari segi our medical healthcare system? Yeah? So we must balance the both matters. Saya tahu sangat apa yang berlaku kerana ayah saya sendiri berada di dalam ICU as we speak pada saat ini. Dah 3 minggu tuan-tuan dan puan-puan, ayah saya dalam ICU. Alhamdulillah, ya, dia ada tempat, tetapi nak dapat tempat tu secara peribadi memang susah, ya. Dan kita risau kalau perkara ini berlaku di Johor juga. Alhamdulillah, angka di Johor setakat ini tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, masih dalam lingkungan 1000 lebih, Tetapi we must be prepared for the worst. Kita doa dan berharap bahawa keadaan pandemik di negeri Johor ini stabil dan tidak meningkat seperti negeri-negeri lain yang dalam keadaan kritikal. Tetapi kita di peringkat negeri perlu bertanggungjawab untuk memastikan kalau worst case scenario berlaku, kita bersedia. Dan insya-Allah saya percaya di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kita dan kita semua tahu, Istana Negeri Johor, Waimah ke bawah Duli, Tuanku Sultan dan juga Tengku Mahkota Johor, bersama-sama kita kerajaan negeri dan rakyat menggembling tenaga, kudrat untuk menjaga warga bangsa Johor, insya-Allah. Ya. Saya bagi contoh Tiba dan juga Syawal, ya. Ahli-ahli DMJ yang terlibat sama menggerakkan Southern Volunteers di peringkat Akar-Umbi. Syawal nampak macam mana Southern Volunteers bukan saja bergerak memastikan bahawa kadar vaksinasi pendaftaran meningkat di negeri Johor, kita juga bertanggungjawab membantu di PPV. Kita bekerjasama dengan KKM every day sampai hari ini, saudara-saudara sekalian. Southern Volunteers berada di setiap PPV membantu warga OKU dan sebagainya. Dan insya-Allah, di Johor saya pun nak laporkan dalam masa terdekat juga YBKJ memaklumkan dan sembah kepada Tengku Mahkota Johor bahawa di Johor akan ada satu PPV khas untuk warga MAS dan juga OKU. So ini satu berita baik, untuk kita warga Johor. Jadi saudara-saudari sekalian, saudara Daniel dan juga pembahas-pembahas yang mengusulkan perkara ini, saya bersetuju
1000% dengan apa yang diusulkan. Saya akan bawa kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, tapi kita kena faham, anak-anak muda kena faham, there must be a balance. Bermaksud dalam kita melaksanakan gencatan senjata politik, kita sebagai kerajaan di peringkat negeri dan juga pusat perlu melaksanakan yang terbaik untuk rakyat. Itu tanggungjawab kita, insya-Allah. Usul kedua yang dibawa ialah tentang permekasaan dan membangunkan sukan elektronik ataupun e-sports. Ini dibawa oleh saudari Siti Nur Aisyah. Mana saudari Siti Nur Aisyah, ada tak? Ada Datuk, tapi saya minta maaf tak boleh on kamera. Internet saya lambat. Iya, awak kat mana tu? Saya dekat Medini, Putrajaya. Ha? Dekat Madini tak ada. Pelik kan? Hujan datang kat sini. Ni Syawal lah ni, tak jaga. Okey, terima kasih Siti Nur Aisyah atas usul tersebut dan juga pembahas untuk ini. Saya pun bersetuju sangat dengan pemekasaan membangunkan sukan elektronik e-sports ini. Dan terus terang saya juga ingin melaporkan, kalau saudara-saudari belum maklum lagi, kita di peringkat MSNJ, Majlis Sukan Negeri Johor, memang dah mula dengan program-program tersebut. Even JDT pun dah mula dengan program e-sports. Dan saya juga insya-Allah nak maklumkan bahawa di peringkat MSNJ sedang memperhalusi satu kertas cadangan yang akan memperkasakan lagi program e-sports. Saya sebagai Exco Belia dan Sukan berhasrat untuk mengadakan satu karnival belia dan sukan secara besar-besaran untuk seluruh warga belia negeri Johor. Kita tahu sebelum ni saya berhasrat nak buat program aktif Johor dan sebagainya, tetapi disebabkan pandemik yang kita hadapi hari ini, tidak mungkin kita dapat laksanakan dalam masa terdekat. Sebab itu untuk pengetahuan saudara-saudari sekalian, di Johor ada 1.6 juta belia yang berumur daripada 16 hingga 40 tahun. Dan kalau kita tengok, kalau kita buat program sukan bola ke, bola jaring ke, program sukan-sukan rakyat seperti badminton dan sebagainya, susah kita nak mendapat satu angka yang besar. Saya punya KPI sebagai Exco Belia ialah 1.6 juta rakyat, warga muda Melayu, Cina dan India. Jadi saya yakin dengan melaksanakan insya-Allah karnival belia dan sukan secara besar-besaran untuk negeri Johor, kita boleh touch ataupun kita boleh menarik minat lebih ramai anak muda untuk bersama-sama dalam program tersebut. Jadi Siti Nur Aisyah, tahniah saya ucapkan atas cadangan usul ini, dan saya nak minta tolong nanti bila kita perhalusi lagi cadangan ini, saya nak minta tolong DMJ bersama-sama saya untuk kita sama-sama polish kertas cadangan tersebut dan juga sama-sama kita implement. Boleh saudara-saudari sekalian, insya-Allah ahli-ahli DMJ, saya merayulah untuk kita bersama dalam program tersebut. Dan pada masa sama, dari segi permakasaan e-sports, buat pengetahuan saudara-saudari sekalian, negeri Johor juga akan launch kita punya sports master plan dalam bulan Oktober. Dan e-sports ataupun online sports ni akan menjadi salah satu titik fokus yang akan diberikan dalam sports master plan negeri Johor, insya-Allah. Itu usul kelima kedua. Saja test. Kau ada yang tidur ni. Ada yang tak patung ni depan ni. Dia screenshot dia. So
Usul ketiga ialah berkenaan social distancing assistant ataupun SOP yang perlu dibuat untuk mendepani COVID-19 dari segi sistem teknologi. Betul So betul, memang itu satu perkara yang perlu kita tengok, dan kita semua sedia maklum bahawa dari segi pengkhususan untuk sektor pembuatan dan kilang-kilang, perkara ini di bawah purview Datuk Seri Azmin Ali yang melihat tentang kilang-kilang dan sebagainya. So saya pun tadi dalam perbincangan dengan YBKJ dan juga Kebawah Duli Tengku Mahkota Johor, ada bincangkan tentang video yang viral dekat Kelang. Saudara-saudari tengok tak? Di mana ada pekerja-pekerja asing dia nak dapatkan vaksin dan sebagainya, SOP semuanya keparit lah. Dan so we have to implement the system technology, dan saya rasa kita kena tengok guideline yang dibuat oleh World Health Organization, apa benchmark yang terbaik untuk kita memastikan bahawa dari segi SOP itu dijalan dengan baik. Saya nak kongsi dengan saudara-saudari sekalian, baru saja minggu lepas saya boleh cakap tentang sektor di bawah saya, iaitu pelancongan. Alhamdulillah, saya diberikan peluang untuk berbincang dengan MTI, Ministry of Trade Industry, dan juga Singapore Tourism Board, di mana kita bincangkan tentang the possibility of kita nak buka balik ekonomi. Kita boleh buat travel bubble. Singapore dia dah serit nak guna perkataan travel bubble, sebab setiap kali dia guna term travel bubble tu akan burst. So dia minta kita fikirkan satu terma baru untuk this travel arrangement yang kita nak buat dengan Kerajaan Negeri Johor. Dan saya telah berbincang dengan Yang Amat Menteri Besar pagi tadi. Di peringkat Kerajaan Negeri, kita akan cuba adopt the best practice yang dibuat oleh Kerajaan Negeri. So waimah kilang ke, tourism ke, tempat kerja ke, dia ada Singapore clean certification. So setiap premise ada dia punya certification, and it is one of the best in the world. Sebab itu dari segi angka COVID di negara Singapore is one of the lowest in the world. Jadi kita akan cuba adopt the best practices made by them, dan kita akan cuba implement dekat hotspots ataupun travel spots yang kita nak promote bila kita buat this travel arrangement dengan kerajaan negeri. So in terms of technology, kita tak boleh lari yang telah mengusulkan ini Saudara Luqman. Saudara Luqman mana? Saya Datuk. So setuju sangat, dari segi teknologi kita tak boleh lari, and we must adopt the best practices yang that is already certified by the World Health Organization, dan juga negara-negara yang telah membuktikan secara fakta dan juga track record bahawa apa yang dilaksanakan boleh berjaya. So at the same time, just to share, contoh RTK, we're now using saliva to test our whether the patient is positive ataupun negative. So we adapt to technology, insyaAllah. So terima kasih Saudara Luqman atas usul tersebut. Usul keempat ialah tentang dasar reformasi institusi PDRM. Ini diusulkan oleh Tiba, right? Tiba mana Tiba? Tiba dah lari.
Ada. Saya dah Tiba selalu jumpa saya. Jumpa saya dan beliau juga terlibat Tiba dengan aktiviti volunteerism Southern Volunteers. Thank you Tiba. Dan antara yang diusulkan ini ialah tentang dasar reformasi institusi PDRM. Saya dipahamkan bahawa you all dah ada berjumpa dengan Tan Sri Musa Hassan dan bincangkan perkara ini secara mendalam, dan juga ada cadangan-cadangan yang dibuat oleh DMJ kepada PDRM, dan beliau juga memberi maklum balas, betul tak Tiba, tentang perkara ini. Dan saya percaya secara peribadi PDRM, they are one of the best frontliners that we have today. Termasuklah anggota nurses, our doctors, saudara-saudari sekalian, mereka ni bekerja siang dan malam. And I know kehendak anak muda, your iltizam, your aspirations is very good, is very positive, and I believe PDRM, when it comes to making the institution better, they are always trying their best to do so. So, but at the same time, kita pun faham Tiba, ahli-ahli DMJ yang dipetua, speaker, bahawa kekangan yang mereka hadapi pun banyak. Dan I think whatever changes that you are suggesting, give them a bit more time, because at the same time mereka bertarung dan mereka menggadaikan jiwa dan raga untuk kita. So saya hari ini dan bersama ahli-ahli DMJ secara insaf, kita insaf bahawa, dan berterima kasih kepada frontliners yang termasuk PDRM yang membantu rakyat Johor menepani pandemik COVID-19 ini. Untuk yang kelima ialah tentang pelaksanaan pembangunan fasiliti OKU di negeri Johor. Ini dibuat oleh saudara Muhammad Amirul Akmal. Amirul, mana Amirul? Saya Datuk. Amirul, awak dulu bukan intern ke dulu? Pernah di intern tak? Betul Datuk, intern dengan YB Tosrin. YB Tosrin banyak awak belajar? Alhamdulillah Datuk, banyak Datuk. Alhamdulillah, apa yang awak belajar? Satu hari 3 kali Datuk pergi kulai. Alhamdulillah. Jadi ini antara produk apprentice yang bersama-sama kita tahun lepas. Terima kasih saudara Amirul atas usul berkaitan pelaksanaan pembangunan fasiliti OKU di negeri Johor. Saya dimaklumkan bahawa seperti yang saya sebut tadilah, antara yang melibatkan OKU sekarang ini dari segi pandemik, we are going to have a facility khas untuk warga OKU di negeri Johor. Di bawah sektor saya sebagai contoh, Amirul, iaitu belia dan sukan, hampir semua venue sukma mengambil kira apa yang diperlukan oleh warga OKU. Di peringkat daerah-daerah juga, saya difahamkan untuk setiap bangunan baru yang insya-Allah bakal dibina akan mengambil kira permintaan dan juga apa yang diperlukan, keperluan warga OKU di negeri Johor. So itu satu perkara yang saya rasa di negeri Johor ni belum sampai tempoh kesedaran civic yang meluas, tetapi saya percaya melalui arahan-arahan yang dibuat oleh kerajaan negeri, sekela-sekela yang dibuat oleh kerajaan negeri, terutamanya yang diberikan kepada PBT
apa yang dicadangkan oleh saudara Amirul ini diambil maklum dan juga dilaksanakan di negeri Johor, insya-Allah. Terima kasih Amirul. Yang Izin mencelah YB. ya, Boleh mencelah YB? siapa nak mencelah tu? DMJ 18. Saudara Is Rosli. Yang Muhammad Ya, Speaker, saya. kita ada masa ke nak untuk mencelah ni? Oleh kerana Yang Berhormat Dato' Esko ada tugas, jadi teruskanlah. Okey. Tak perlu celahan. Okey, mungkin nanti boleh PM tepi Saudara Boleh. Saudara Rosli boleh PM tepi InsyaAllah. Boleh YB. Yang keenamnya ialah saudara Muhammad Johan. Ini usul keenam. Ia berkenaan dengan PDPR. Ini satu perkara yang sangat hangat. Saudara Johan mana? Ya, YB on Hafiz, selamat petang. Johan masuk menghadap. Saya bukan orang istana, tak payah menghadap saya. kita Idola. kita boleh sembang-sembang. Jadi saudara Johan, ini satu isu yang hangat Again, dia berkait dengan ICT, peranti. Ia melibatkan, yang lebih penting, ia melibatkan anak-anak kita. Yes. Dan saya tahu ni pun Cikgu Amar pun ada bahas pasal perkara ini. Saya boleh berkongsi sedikit dengan saudara-saudara sekalian tentang apa yang berlaku di kawasan saya sendiri, iaitu di kawasan Dun Layang-Layang. Dan sebab itu saya cakap tadi bila kita sebagai pemimpin, kita perlu bertanggungjawab. Jadi contohnya seperti yang saudara-saudari sedia maklum, peranti telah dihantar kepada pelajar-pelajar sekolah. Semua maklum Itu yang dijanjikan oleh kerajaan pusat. Dan alhamdulillah dia turun. Tetapi saya ada sedikit terkilan kerana kita tahu bahawa yang akan menghadapi peperiksaan ialah pelajar-pelajar tingkatan 5. Budak-budak darjah 6 dan juga pelajar-pelajar tingkatan 3 tak ada peperiksaan. Kita tangguhkan kan. Memang tak adalah. So yang ada yang akan menghadapi peperiksaan ialah pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun depan. Johan tahu Johan perkara ni? Ni cikgu Amar pun tahu kan cikgu? Ini cikgu Amar. Saya maklum YB. Saya maklum tentang PT3 ditangguhkan untuk tahun ni. SPM akan berjalan seperti biasa. UPSR dibatalkan terus dilangsungkan. Tetapi saudara-saudari maklum tak? Dari segi peranti yang dihantar diberikan kepada siapa? Kalau tak tahu, kurang pasti YB. Kalau tak tahu, yang diberikan ialah kepada pelajar-pelajar tingkatan 3. Saya sedar dan insaf, saya maklum bahawa tidak mungkin setiap pelajar boleh dapat peranti. Tetapi kalau nak bagi peranti, bagilah kepada mereka yang nak mendepani ujian, yang nak ada exam. Kalau boleh kita nak bagi semua. Tetapi dalam keadaan kita tak boleh bagi semua, kita kena buat priority. Dan bagi saya tak tahulah, bila saya bincang dengan cikgu-cikgu pun mereka bersetuju dengan saya. Kalau kita nak bagi keutamaan, kita bagilah kepada mereka yang nak ambil exam. Bagi kepada mereka yang tak bagi exam mungkin penting, tetapi lebih penting kita bagi kepada mereka yang bagi exam. Sebab mereka memerlukan. Dan terutamanya kepada mereka yang berada di luar bandar. Jadi itulah, ini satu perkara yang saya rasa usul yang sangat penting, yang perlu saya angkat kepada Yang Berhormat Menteri Besar, supaya perkara ini
insya-Allah didapat bincang dengan di peringkat kerajaan pusat. Dan saya nak laporkan kepada saudara-saudari sekalian, di peringkat negeri Johor pun ada peranti-peranti yang akan diberikan kepada pelajar-pelajar. Tapi belum lagi diedarkan. InsyaAllah akan diedarkan selepas apa yang diumumkan dalam bantuan perhatian yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Pada masa sama, saya nak kongsi kepada Cikgu Johan, Saudara Johan dan juga Cikgu Amar dan sahabat-sahabat DMJ. Di peringkat Yayasan Pelajaran Negeri Johor, kita pun sudah, kalau belum mula, tak salah saya, akan bermula dalam masa terdekat program tuition untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Ini ada pengkhususan. Pengkhususan tuition ini ialah untuk pelajar-pelajar tingkatan 5. Kenapa pelajar-pelajar tingkatan 5? Seperti yang saya sebut tadi, ialah kerana mereka nak menduduki peperiksaan. Jadi, walaupun kerajaan negeri Johor kalau boleh dibuat untuk semua, kerana there is that gap yang pelajar-pelajar tingkatan darjah 1, darjah 2, dia tak dapat pergi sekolah. How are we going to bridge the gap? Saya yakin dalam perbahasan ada yang mengutarakan perkara ini, betul tentang that gap, that because this setahun dua ni anak-anak kita tak pergi sekolah. Dari segi peranti tak cukup, online dan online punya mengajar, the effectiveness kita tak tahu how effective it is. Jadi that's why alhamdulillah pada masa sama Yayasan Pelajaran Johor bersama juga dengan EduCity, sekarang ni kita nak tengok untuk pelajar-pelajar darjah 1, darjah 2, macam mana kita boleh bantu untuk kita mengurangkan beban guru-guru yang sangat terbeban pun sekarang ini. Jadi kalau tuition ni, kalau boleh, janganlah tuition ni dibuat oleh guru-guru sedia ada. Itu tanggungjawab mereka. Saya yakin ramai anak-anak muda yang ada ijazah dan sebagainya, kalau diberikan sedikit guidance, diberikan kursus-kursus yang sewajarnya, kita boleh buat program yang seperti yang dibuat oleh Teach for Malaysia, di mana mereka mengambil graduan yang ada ijazah dan sebagainya, dan kita minta mereka mengajar anak-anak kita secara online. Dan saya yakin dalam setahun dua ni tak mungkin kita boleh masuk ke norma asal. So akan ada walaupun kita sampai ke endemik dan sebagainya, anak-anak kita belum lagi saudara-saudara sekalian belum divaksin. Betul tak? Orang muda Johor yang berumur 18 tahun ke bawah belum lagi divaksin. Tetapi mereka juga boleh menjadi pesakit. Dan pada masa sama, dengan kewujudan varian-varian baru seperti Delta variant, ni saya dengar the latest is the South African variant. We don't know the impact of that. So kita di peringkat negeri Johor, dari segi penggunaan IT, ICT ni, you're right, Johan, we have to do something. Dan kita kena fikirkan secara mendalam kaedah yang terbaik untuk kita membantu anak-anak kita dalam norma pandemik ini. Jadi terima kasih saudara Johan. YB, saya ucapkan sekalung tahniahlah usaha yang Yayasan Pendidikan Johor dengan EduCity memang paling baiklah untuk masa sekarang. Terbaik. InsyaAllah. Nanti saya hantar Grab food dekat awak, Johan. Belanja makan. Saya jauh ni YB. Awak kat mana? Saya dah dekat 2 tahun tak balik Johor ni. Awak kat mana sekarang? Saya kat Singapura. Allahu Akbar. Saya bertugas satu company MSC nama dia Micron. So YB tadi bercakap tentang contact tracing Kalau YB nak ambil note, YB cari nama Micron Semiconductor Asia. What do they do, Johan? Okay, they do semiconductor manufacture microchip. I see. They are specialized in memory.
So Micron itself in Singapore, instead of government Singapore yang diorang dah kasih every Singaporean they call it token lah, detector token. Tapi Micron itself, Micron Semiconductor Asia Singapore ni, dia lagi satu langkah ke depan. Dia bagi setiap staff, kita ada macam contact tracing sendiri. Macam YB tahu kalau kita semua kita pakai yang gila kan. Ya, Okay, Johan, mungkin benda ni nanti kita PM tepi boleh tak? Boleh banyak YB. lagi, Saya pun tengah. saya nak tahu lagi secara detail apa yang you all buat dekat Singapura. Sebab saya nak belajar. Kita sebagai anak muda, saudara-saudari sekalian, you know, kita tak payah malu-malu lah kalau kita dalam nak menepani krisis pandemik ni, we must learn from each other. So betul. Johan, nanti saya akan PM tepi. Boleh YB. Mesej Johan. Okey. Usul ke-7 yang dibuat oleh saudara Iz bin Rosli yang nak mencelah tadi ialah tentang cadangan program pendidikan demokrasi selari pindaan undi 18 yang dicadangkan. So ini lebih kepada program untuk membenarkan anak-anak muda mengundi pada umur 18 dan untuk kita mendekati anak-anak muda. Betul saudara Rosli? So seperti yang kita sedia maklum, Dewan Rakyat telah memutuskan bahawa belum lagi ia belum lagi akan dilaksanakan, tetapi it's just a matter of time. Now saya bersetuju bahawa dalam kita nak ke hadapan, kita nak menjadi satu negara yang benar-benar demokrasi, lebih ramai yang undi lebih bagus. Tetapi pada masa sama, are we ready? You know, that is the big question yang dibuat oleh ramai pihak. Dan sebagai contoh saya nak berikan ialah tentang relevan kepada undi 18 ialah umur kategori anak muda. Negara-negara maju ada yang 25 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun. Malaysia di Johor setahu saya masih lagi 40 tahun. Majlis Belia Negeri Johor secara terbuka mengatakan bahawa dari segi umur belia kita buat ketetapan 40 tahun. Betul saudara Syawal? Syawal, jangan angguk je. Betul Tok. Ni kena rekod ni. Betul Tok, sebab kita masih terikat dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor, jadi kita boleh buat ketetapan sendirilah mengenai hak umur ni. Jadi tapi belia masih bersetuju, belia negeri masih lagi setuju supaya had umur masih lagi 40 tahun. Dan saya rasa antara sebab kita mengambil pendekatan tersebut kerana for most men, untuk lelaki sebenarnya umur matang kita sebenarnya 40 tahun. Itu hakikatnya. Sebelum itu kita ni masih ada ujian-ujian yang kita perlu hadapi, nak dari segi keluarga, nak besarkan anak-anak. Ini semua proses mematangkan kita. So that's why umur 40 sekarang ini masih lagi on. Dia belum off lagi benda tu. Dan pada masa sama dari segi undi 18 ni, saya walaupun secara peribadi setuju, tetapi we must understand bahawa anak muda secara general sangat mudah dimanipulasi. People can easily manipulate orang muda. Apatah lagi mereka yang berumur 18 tahun, yang baru habis sekolah. Anak saya tahun ini 15 tahun. Dalam 3 tahun lagi beliau dah boleh mengundi. Saya tahu perangai anak saya ni. Kalau dia mood hari tu tak baik, dia pangkah suka hati dia je, saya rasa lah. Tetapi
sebab itu apa yang dicadangkan oleh Muhammad Is bin Rosli ni, that means kerja kita di peringkat DMJ, di peringkat kerajaan negeri berat untuk nak mematangkan orang. Sebab nak mematangkan orang ni sebenarnya it is a process and it usually takes time, you know. So dan seperti yang saya sebut, kalau saya kata tadi 1.6 million belia berada di negeri Johor. Kalau you ambil per cohort at least 100,000, 200,000, 300,000 yang berumur 18 hingga 21 tahun. That is the number we have to engage. It is a big number, guys. Bukan satu angka yang kecil yang perlu kita buat engagement. Tetapi it's not impossible. Dengan dunia IT hari ini, we have to use the social media dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan kita menggunakan teknologi untuk mendidik dan mematangkan anak-anak muda, ramai yang akan menangguk di air yang keruh untuk menghasut anak-anak kita. Dan saya dah tengok perdebatan yang dibuat oleh MP Muar bersama anak-anak muda. Banyak fakta-fakta yang diberikan oleh anak-anak muda sendiri yang tidak setuju dengan apa yang nak dibuat oleh kerajaan pusat. So benda ni is still new, dan tapi di peringkat saya sebagai Exco Belia dan Sukan, saya terbuka dengan cadangan-cadangan yang diberikan oleh DMJ, dan perlu kita detailkan supaya bila kita implement nanti ia memberi manfaat bukan kepada sekelompok kecil, tetapi majoriti anak-anak muda yang akan bakal mengundi insya-Allah pada masa hadapan. Ketiganya ialah tentang bantuan Pri Ehsan Johor. Saya dipahamkan saudari Nur Syariza binti Abdullah DMJ 47 yang telah memberikan membahaskan usul ini, mencadangkan usul ini. Terima kasih saudari Nur Syariza. Dan kita semua sedia maklumlah dalam apa-apa pun kita nak buat benda yang baik, memang ada kelemahan. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar pun sedia maklum tentang usul ini dan juga cadangan-cadangan yang dibuat oleh DMJ tentang perkara ini, yang melibatkan bantuan kepada rakyat sebanyak 517 juta ringgit. 17 juta sukacita saya maklumkan, setahu saya ini adalah negeri yang telah paling banyak memberikan sumbangan kepada rakyatnya. Bukan kita bangga, tetapi ia menunjukkan, saya rasa secara peribadi, keprihatinan kepimpinan negeri. Dan tidak cukup dengan itu, setiap hari di peringkat istana, Waimah ke bawah duli Tuanku Sultan, Raja Permaisuri kita, TMJ, Raja Muda dan sebagainya, semuanya menghulurkan bantuan kepada rakyat. Dan saya rasa ini adalah satu keunikan negeri Johor, di mana kita semua boleh menggembling tenaga, termasuk di peringkat agensi kerajaan, termasuklah DO, YDP. Everybody is trying to their best untuk memastikan sekurang-kurangnya dekat Johor kita tak ada isu bendera putih. Ada ke yang kat sini dalam DMJ ni ada yang bendera putih? Tolong maklumkan kepada saya. Kita tak nak ada warga Johor yang kelaparan. Kita tak nak ada yang sampai susah sebegitu sekali. InsyaAllah sama-sama saya rasa berkat semua kita dapat memastikan bahawa bantuan ini dapat turun kepada rakyat secara efisien. Tapi saya maklum bahawa ada red tape, nak kena berdaftar dan sebagainya. Ini antara red tape yang ada, saya tak nafikan. Sebab itu saya nak laporkan kepada ahli-ahli DMJ, satu kertas sedang diperhalusi oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar
untuk kita perbaiki unit ICT Negeri Johor yang insya-Allah akan membantu kita dari segi our efficiency untuk membantu rakyat negeri Johor. So apa yang awak cadangkan, apa yang awak bahaskan ini sebenarnya selari dengan hasrat Yang Amat Berhormat Menteri Besar, insya-Allah. Jadi saudara-saudari sekalian, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli DMJ yang telah berbahas 2 hari ini, dan saya yakin bahawa apa yang dibahaskan akan dirungkai dan diperhalusi oleh IDO dan juga jawatankuasa DMJ yang kita akan bawa kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk pertimbangan beliau dan juga kerajaan negeri. Jadi saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih. Kalau ada tersalah dan tersilap, saya memohon maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, dan berharap kita akan berjumpa lagi dalam masa terdekat, tetapi dalam kaedah yang lebih face to face, ya. Saya rindu nak jumpa warga DMJ face to face, dan hopefully once we achieve our herd immunity pada bulan Oktober, kita dapatlah berjumpa face to face, insya-Allah. Jadi saya akhiri juga dengan serangkap pantun. Kota Iskandar, pusat pemerintah, teraju takbir Johor saksama. Usul dibentang tanpa berlingkah. Bukti DMJ matang bijaksana. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yang Berhormat Speaker. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Hafiz bin Ghazi, Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Belia dan Sukan Negeri Johor, yang telah menyampaikan ucapan perhubungan yang cukup baik dan bermakna sebentar tadi. Moga segala usul-usul yang dibawa dan telah diluluskan oleh Dewan Muda Johor akan diangkat ke peringkat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Esko tadi. Terima kasih Yang Berhormat Esko. Yang Berhormat Datuk Esko dan ahli Dewan Muda sekalian, untuk persidangan virtual Dewan Muda Johor 2021, pihak Sekretariat telah memilih seorang pembahas terbaik. Dengan ini diumumkan pembahas terbaik bagi sesi ini adalah DMJ 08, Saudara Ammar Adnan, yang diangkat sebagai pembahas terbaik persidangan virtual Dewan Muda Johor 2021. Tahniah diucapkan. Tahniah, Ma. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih. Well prepared. Dapat voucher KFC lebih. Dapat grab, dapat grab. Voucher KFC lebih sikit lah. Mantap, mantap. Terima kasih semua, Terima kasih Tok. Ahli Dewan sekalian, cukuplah, nanti minta amal belanja KFC kat luar. Saya sekali lagi ingin mengucapkan setinggi ucapan tahniah dan syabas kepada Institut Dato' On, khususnya kepada Tuan Haji Farizal Ismail selaku pengarah dan barisan Sekretariat Dewan Muda Johor kerana telah menjayakan persidangan virtual Dewan Muda Johor 2021 dengan jayanya. Dengan ini saya menangguhkan persidangan sehingga satu masa yang akan ditetapkan kelak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok.